Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Sembang Kopi AA. Okey, hari baru-baru ni 4 September, Yang Amat Berhormat Presiden UMNO Datuk Seri Zaid Hamidi dilepas dan dibebaskan di NAA dari 47 kes yang dihadapinya 5 tahun yang lalu kan. So kenapa mesti di NAA sedangkan pendakwa raya sendiri yang tak ada diri kan? Sepatutnya lepas dan bebas. Kenapa mesti lepas dan tanpa bebas? Itu yang orang muskil sampai sekarang. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya isu ni lebih kepada Jabatan Peguam Negara. Apabila pihak pendakwa raya yang membuat permohonan dengan pihak mahkamah untuk memberhentikan prosiding mahkamah terhadap kes 47 pertuduhan terhadap Yang Amat Berhormat Presiden Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Pada awalnya memang kita sebenarnya dah faham dan juga telah tahu bahawa isu dan kes ni telah dijadikan isu politik yang mana telah didakwa kepada Presiden kita dan terang-terang disebabkan kedegilan dan ketidakmahuan Presiden untuk mengikuti dan menerima arahan membubarkan UMNO pada pasca PRU yang ke-14 yang lepas, iaitu pada tahun 2018. Semua sedia maklum, dan apabila tindakan pihak pendakwa raya ketika itu di bawah Peguam Negara yang lama, iaitu Tan Sri Toby Thomas, yang telah mendakwa Presiden UMNO dalam keadaan yang tergesa-gesa. Dan walhal kalau kita tengok daripada segi nota yang dihantar oleh DPP daripada salah seorang pendakwa raya tak saya bernama Akram, yang telah mengatakan tiada unsur dan tiada kes yang boleh dibawa ke mahkamah, tetapi rejim Tun Dr. Mahathir ini telah menggunakan kuasa yang ada pada pihak Peguam Negara untuk mendakwa Yang Amat Berhormat Presiden UMNO ketika itu. So alasan yang saya nampak dan sebenarnya objektif utama sebenarnya untuk membunuh karakter ataupun karakter assassination kepada Presiden UMNO disebabkan kedegilan dia untuk membubarkan UMNO. So inilah sebenarnya yang kita nampak, dan kemungkinan pihak pendakwa raya mengetahui dan telah bersedia dan akan kalah dalam kes yang akan dibawa, dan mereka beranggapan tak perlu lagi kita nak teruskan prosiding ini tanpa orang kata menilai ataupun merujuk balik dengan siasatan yang sebelum ini. Pasal tu kalau kita tengok kes ini dibebaskan tanpa dilepaskan. Sebab pertamanya, jangan lupa, dalam perhakiman dan hujah yang dikeluarkan oleh pihak mahkamah, dalam salah satu hujah itu adalah menunggu keputusan RCI, iaitu Royal Commissioner Inquiry, yang mana buku yang ditulis ataupun dikeluarkan oleh Tan Sri Toby Thomas berhubung tentang pendakwaan terpilih yang diakui telah dijadikan senjata untuk membunuh politik ataupun pemimpin-pemimpin UMNO yang kita sedia maklum, Presiden kita, bosku, Datuk Seri Ahmad Maslan, Mokhtar, supaya nampak bahawasanya UMNO ini adalah satu parti yang penuh dengan corruption. Dan apabila keputusan dibuat oleh pihak mahkamah dan pihak pendakwa raya sendiri yang memohon untuk menghentikan prosiding, so rakyat kena akur dan kena tahu bahawasanya yang mohon ini adalah pihak pendakwa raya, bukannya Peguam Bela Datuk Seri Zahid Hamidi. So itulah sebenarnya apa yang berlaku di kamar mahkamah, dan saya sendiri saksi hidup dan tengok macam mana perkara ni dijalankan, dan kita nampak macam mana proses itu berlangsung, tak ada tekanan, dan juga pihak mahkamah, hakim yang arif telah bersetuju dan untuk melepaskan
tanpa membebaskan di atas kehendak pendakwa raya. Dia mudah je. Dia kalau dah haters tu haters lah. So apa pun tindakan yang kita buat, sama ada baik atau tidak, kalau dah tubuh badan orang tak sukalah. Dan pembangkang pun janganlah lupa, zaman dulu pun ada juga beberapa tindakan-tindakan yang diambil sebelumnya di bawah AG telah ditarik balik zaman Tan Sri Tommy Thomas. Kita tengok Lee Kuan Yew telah diberhentikan prosiding. Kalau kita tengok juga banyak kes-kes yang telah melibatkan pemimpin-pemimpin pembangkang yang sebelum tu dan menjadi kerajaan masa zaman PH 1.0 juga adalah ditarik prosiding, dan ada yang tak boleh terima, tidak langsung dibicara dan menggugurkan kes tu walaupun telah dipanggil saksi. So apa beza Datuk Seri Zahid dengan dia? Sebab kuasa penuhnya atas Peguam Negara, AGC, Executive General Chamber, yang akan menentukan apa tindakan, dan mereka lebih arif tentang perkara ni. So kalau kita nak layan orang-orang luar yang tak suka, ataupun I can call it as a haters to Datuk Seri Zahid ni, apa kita boleh buat? Yang penting keputusan mahkamah telah diputuskan, dan kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena menjunjung rukun negara, iaitu keluruhan perlembagaan dan juga kedaulatan undang-undang. So bagi saya, is leave it to the court lah. Kalau rasa tak puas hati, mungkin pihak pendakwa raya lepas ni boleh memanggil balik Datuk Seri Zahid, dan juga memujahkan bukti-bukti baru dan buat charge ataupun pendakwaan yang baru. Sebab kalau kita nak layan benda macam ni sampai kesudah, kita tak boleh nak progress. Setiap kali ada isu, setiap kali melibatkan tentang pemimpin UMNO, especially akan ada polemik. Ada orang suka, ada orang tak suka. So kadang-kadang dia orang ni terlupa sendiri. Padahal dulu zaman-zaman dia orang memerintah, dia orang ni lagi teruk dan rakus daripada apa yang kita hadapi sekarang ni. Jangan lupa, selalunya orang kata kalau ada pepatah katakan, menepuk dulang kan, dalam air akan terpecik ke muka sendiri kan. So faham-faham lah. Walaupun ada yang mengatakan kes ada prima facie, tapi kenapa boleh lepas pula? Ya betul, saya tak nafikan ketika itu memang ada kes prima facie, tapi prima facie itu hanya menunjukkan disebabkan ada kes prima facie. Tetapi apabila ada cross examine, proses pendakwaan itu berjalan, ada lagi cross examine di antara pihak pendakwa raya dengan pihak peguam bela, so benda tu berlangsung. Dan tak semestinya bila kita ada kes yang prima facie mengatakan dia bersalah, sebab proses itu berlangsung daripada mahkamah tinggi terus ke mahkamah rayuan, lepas tu ada mahkamah persekutuan. So proses-proses ni perlu kita ikuti, dan pendakwaan perlu berjalan, dan proses perundangan ini perlu berjalan sehingga ke akhir hayat, sampailah proses ke mahkamah persekutuan. Dan di situlah kalau terbuktinya bersalah, barulah terbukti. Tak semestinya daripada initial stage saja, bila dah ada kes prima facie, seterusnya akan dianggap bersalah. Itu pandangan hakim daripada kes pengujahan. Apabila pendakwa membuat pendakwaan di peringkat awal, so bila disebut ada orang kata kes prima facie dan dibicarakan, dan bila dibicarakan, we go for the defense. Kalau kita go defend, dan lepas tu akan ada proses, ada cross examine, dan panggil saksi-saksi, dan kita panggil juga pakar-pakar yang boleh membantu kita dari segi perundangan apa semua. So at the end of the day, judge akan buat keputusan sama ada bersalah atau tidak. But this is only a prima facie. It's not saying that guilty or not guilty. So benda macam ni lah rakyat kena tahu. Tak semestinya prima facie je terus kita nak letak orang tu bersalah ataupun tidak. So kena menilai dari segi peruntukan perundangan yang telah diadakan. So benda ini semua mengikut perundangan yang telah ditetapkan, dan pihak AG mempunyai kuasa penuh tentang apa yang diputuskan oleh peringkat mereka dan juga peringkat mahkamah.